Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid Ustazah? Untuk hari ini kita akan mengulang kaji pelajaran Jawi tahun 5. Sebelum itu, mari kita menadah tangan untuk membaca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Pelajaran pertama ialah kata yang menggunakan imbuhan an. Di akhir pembelajaran, murid dapat mengeja, membaca dan menulis kata berimbuhan an dengan menggunakan huruf nun, alif nun dan hamzah nun. Terdapat 3 cara menulis imbuhan an di dalam tulisan Jawi. Yang pertama, imbuhan an ditulis dengan huruf nun. Kedua, imbuhan an ditulis dengan huruf alif nun. Dan yang ketiga, imbuhan an ditulis dengan huruf hamzah nun. Mengeja kata yang menggunakan imbuhan an dengan huruf nun. Okey, yang pertama ialah kata dasar yang berakhir dengan huruf ya. Okey, ingat lagi tak apa maksud kata dasar? Kata dasar ialah perkataan tanpa imbuhan. Okey, sama ada imbuhan awalan ataupun imbuhan akhiran. Maknanya hanya kata dasar sahaja yang berakhir dengan huruf ya. Okey, kedua, kata dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup. Okey, suku kata tertutup ni maksudnya suku kata yang huruf akhirnya adalah huruf konsonan. Maknanya selain daripada huruf vokal, dia merupakan huruf konsonan dan dia termasuk dalam suku kata tertutup. Kata dasar yang berakhir dengan huruf ya. Imbuhan pada kata dasar yang berakhir dengan huruf ya hendaklah ditulis dengan huruf nun sahaja. Okey, baik. Tengok contoh pada perkataan yang pertama. Kata dasarnya ialah puji. Okey, yang Ustazah gariskan ini ialah huruf kata dasar yang terakhir bagi perkataan puji ialah huruf ya. Bila dia menerima imbuhan an, kita hanya tulis dengan huruf nun sahaja. Jadilah perkataannya pujian. Pa, waw, jim, ya, nun. Pujian. Okey, contoh yang kedua, kata dasarnya ialah tari. Okey, yang Ustazah gariskan ini ialah kata dasar yang huruf akhirnya ialah huruf ya. Bila dia menerima imbuhan an, kita hanya letakkan nun sahaja. Jadilah perkataan tarian. Ta, alif, ro, ya, nun. Okey, dua contoh yang Ustazah baru sebutkan tadi merupakan contoh bagi kata dasar yang berakhir dengan huruf ya. Kata dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup. Imbuhan pada kata dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup hendaklah ditulis dengan huruf nun sahaja. Okey, contoh yang pertama bagi kata dasar yang Ustazah beri ialah perkataan sukat. Okey, huruf akhir bagi perkataan sukat iaitu huruf ta. Kat, sukat. Okey, huruf ta merupakan suku kata tertutup. Okey, bila huruf akhirnya ialah suku kata tertutup, maka bila dia menerima imbuhan akhiran iaitu imbuhan an, kita hanya letakkan imbuhan an-nya ialah nun sahaja. Okey, perkataannya ialah sukatan. Sin, waw, kaf, ta, nun. Sukatan. Okey, contoh yang seterusnya ialah kata dasarnya ialah masak. Okey, huruf akhirnya
iaitu huruf Qaf bagi perkataan masak merupakan suku kata. Sak ni merupakan suku kata tertutup. Okey, bila huruf akhirnya berakhir dengan suku kata tertutup, maka kita letakkan imbuhan an nun sahaja. Okey, jadilah perkataannya ialah masakan. Mim, alif, sin, qaf, nun. Masakan. Okey, contoh yang Ustazah baru sebutkan tadi merupakan contoh bagi kata dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup. Mengeja kata yang menggunakan imbuhan an dengan huruf alif nun. Okey, kata dasar yang diakhiri dengan huruf waw, okey, termasuk bunyi diftong aw, hendaklah dieja dengan menggunakan huruf alif nun. Okey, contoh yang pertama, kata dasarnya ialah gurau. Okey, huruf akhir pada kata dasarnya ialah huruf waw. Okey, maka bila menerima imbuhan an, kita hanya letakkan alif nun. Jadilah perkataannya gurauan. Gawau, ra alif, waw alif, nun. Gurauan. Okey, bagi perkataan kedua, kata dasarnya ialah buru. Okey, huruf akhir pada kata dasar ialah huruf waw. Bila dia menerima imbuhan an, kita letakkan alif nun. Sebab dia berakhir dengan huruf waw kan tadi pada kata dasarnya. Okey, jadilah perkataannya buruan. Ba waw, ra waw alif, nun. Buruan. Okey, bagi perkataan yang ketiga. Jamu. Okey, jamu. Kata dasar yang berakhir dengan huruf waw yang saya gariskan ni. Okey, menerima imbuhan an iaitu alif nun. Jadilah perkataan dia jamuan. Ja alif, mim waw alif, nun. Jamuan. Okey, bagi tiga contoh ni yang Ustazah nyatakan tadi merupakan kata dasar yang diakhiri dengan huruf waw, termasuk bunyi diftong aw, dieja dengan huruf alif nun. Itu kita letakkan imbuhan an-nya ialah alif nun. Mengeja kata yang menggunakan imbuhan an dengan huruf hamzah nun. Okey, yang pertama, kata dasar yang berakhir dengan bunyi vokal A ditulis dengan huruf alif. Okey, perkataan yang ada dekat sini ialah perkataan setia. Okey, setia mengandungi dua suku kata. Suku kata yang pertama se, suku kata yang kedua ialah tia. Okey, pada suku kata yang pertama, kita ada gugurkan huruf I. Sebab apa kita gugurkan huruf I? Dia mewakili I pepet. Apa maksud I pepet? I pepet ni sama dengan kita kena gugurkan huruf ya. Okey, so kita jauhikan macam biasa. S sama dengan sin, T sama dengan ta, I sama dengan ya, A sama dengan alif. Okey, baik. Pada perkataan setia ataupun kata dasar setia, huruf akhirnya huruf vokal A, maka kita tulis dengan huruf alif. Okey, yang kedua. Kata dasar yang berakhir dengan bunyi vokal A ditulis tanpa huruf alif. Okey. Perkataan yang dipaparkan kat sini perkataan apa? Okey, suka. Okey, suka dia ada dua suku kata. Suku kata yang pertama su, suku kata yang kedua ka. Okey, pada suku kata yang pertama tak ada buang apa-apa huruf. Suku kata yang kedua ada tak buang apa-apa huruf? Ada. Okey, iaitu perkataan vokal A ni kita gugurkan. Okey, sebab apa kita gugurkan? Okey. Yang ni termasuk di dalam hukum ka. Sebelum ni kita ada belajar kan hukum ka dan ga. Okey, apa maksudnya? Okey, apabila ada suku kata ka dan ga di akhir, okey, bagi contoh perkataan kat sini, suka. So, suku kata yang terakhir ni ialah ka. Maka kita kena gugurkan huruf alifnya. Okey.
So kita jauhikan macam biasa. S sama dengan sin, U sama dengan waw, K sama dengan kaf. Okey. Kecuali kalau ada imbuhan akhiran, maknanya kata dasarnya ialah suka. Bila dia menerima imbuhan akhirannya, imbuhan akhiran contohnya imbuhan akhiran an, maka kita kena kekalkan huruf alif. Okey, tetapi di dalam kata dasar, dia termasuk dalam hukum ka dan ga, kita kena gugurkan huruf alif. Jadinya huruf akhirnya iaitu vokal A kita tak perlu tulis alif. Okey, ini contoh bagi kata dasar yang berakhir dengan bunyi vokal A. Bagi perkataan setia, kita tuliskan vokal A-nya ditulis dengan huruf alif. Bagi perkataan suka, huruf vokalnya A kita gugurkan. Okay. Imbuhan an pada kata dasar yang diakhiri dengan huruf alif hendaklah dieja dengan huruf hamzah nun. Okey, contoh yang pertama ialah kata dasar dera. Okey, huruf akhirnya ialah huruf alif. Okey, kita letakkan imbuhan an-nya ialah hamzah nun. Okey, jadilah perkataannya deraan, dal, ra, alif, hamzah, nun. Deraan. Okey, contoh yang kedua, juta. Okey, huruf akhirnya ialah alif. Okey, hendaklah kita letakkan imbuhan an-nya ialah hamzah nun. Sebab apa kita letak imbuhan an-nya ialah hamzah nun? Sebab bagi kata dasar juta, huruf akhirnya berakhir dengan alif. Okey, jadilah daripada perkataan juta, bila dia menerima imbuhan an iaitu hamzah nun, jadilah perkataan dia jutaan. Jawaw ta alif hamzah nun. Jutaan. Imbuhan an pada kata dasar yang berakhir dengan bunyi vokal A ditulis tanpa huruf alif. Hendaklah diletakkan huruf alif terlebih dahulu diikuti dengan hamzah nun. Okey, saya nak bagi kamu lebih faham. Okey, tengok pada contoh perkataan yang pertama ialah baca. Okey, saya tulis kat sini. Perkataan ini B-A-C-A. Okey, kata dasarnya ialah baca. Okey, dan di sebelahnya Syazah terus letakkan imbuhan an dia ialah an. An. Okey, kita jauhikan kata dasar terlebih dahulu. Okey, baca. Ada berapa suku kata? Okey, ada dua. Okey, suku kata yang pertama ialah ba. Suku kata yang kedua ialah ca. Okey, pada kata dasar baca, okey, suku kata yang pertama ba, kita akan eja macam biasa sebab dia tak ada buang apa-apa huruf. Pada suku kata yang kedua, ca, tak ada buang huruf. Iaitu kita buang huruf apa? Kita buang huruf alif. Sebab apa kita buang huruf alif? Okey, sebab dia merupakan hukum darlong. Okey, hukum darlong ni huruf alif dibuang kerana tiada huruf dal, ra, lam, waw, nga sebelum A yang di situ kata akhir. Okey. Tetapi bila ia menerima imbuhan an, imbuhan an ni, yang hujung ni, okey, maka huruf A yang pada asalnya kita buang tadi, kita gugurkan tadi, diwujudkan semula. Okey. So kita kena kita jauhikan. Okey, bila kita jauhikan, B sama dengan ba, A sama dengan alif, C sama dengan ca, A sama dengan alif. Okey, kalau ikutkan an kat sini, A ni takkan kita nak tulis alif juga. Double alif kan? Tak boleh Alif yang kedua, kita kena letak kita gantikan dengan hamzah. Okey, za and sama dengan nun lah. Bacaan, ba alif, ca alif, hamzah, nun. Okey, contoh yang kedua.
Contoh yang kedua ialah kata dasarnya ialah duga. Okey, saya tulis kat sini duga, perkataan D U G A. Okey, duga. Okey, dan saya letakkan imbuhan I. Okey, tambah A. Okey, kita jawikan dulu bagi perkataan duga. Okey, ada berapa suku kata perkataan duga? Ada dua. Suku kata yang pertama du, suku kata yang kedua ga. Okey, pada asalnya untuk suku kata yang pertama kita tak ada buang apa-apa huruf, kita jawikan bentuk kata. Suku kata yang kedua ga. Okey, kalau ga ni dia termasuk hukum ka ataupun hukum ga, hukum ka dan ga lah. Maka huruf alif ini kita kena gugurkan. Okey, tetapi bila ia menerima imbuhan I, maka automatik huruf A dekat sini kita wujudkan balik. Okey, jadinya ejaan dia D sama dengan dal, U sama dengan waw, G sama dengan ga, A kita wujudkan semula sama dengan alif. Okey, an kat sini kita letakkan hamzah nun. Okey, dugaan. Okey, kita wujudkanlah tadi dal waw ga alif hamzah nun. Okey, dua perkataan ataupun dua contoh yang saya terangkan tadi merupakan contoh bagi kata dasar yang berakhir dengan bunyi vokal A ditulis tanpa huruf alif. Pada asalnya lah. Maka bila dia menerima imbuhan, kita kena letakkan huruf alif tersebut, barulah kita letak imbuhan anda iaitu hamzah nun. Alhamdulillah, kita telah selesai mengulang kaji Jawi tahun 5 bagi pelajaran yang pertama iaitu kata yang mengandungi imbuhan an. Okey, imbuhan an terdiri daripada 3. Yang pertama, nun. Kedua, alif nun. Dan yang ketiga, hamzah nun. Okey, sedikit perkongsian yang Ustazah nak kongsikan kepada kamu. Okey, yang pertama sekali, kena kenal pasti dahulu kata dasar bagi setiap perkataan yang ada imbuhan. Okey, maknanya bila kita nak jawikan perkataan yang ada imbuhan, kamu gariskan kata dasar terlebih dahulu dan kamu jawikan kata dasar terlebih dahulu. Baru kita nak kenal pastikan. Okey, kedua, tukarkan perkataan berimbuhan itu kepada tulisan rumi. Ketiga, kenal pasti kata dasar dan imbuhan. Okey, keempat, tukarkan semula ke tulisan jawi. Okey, itu saja daripada Ustazah. Ustazah harap untuk tajuk yang kita pelajari pada hari ini yang kita telah ulang untuk persediaan peperiksaan akan datang, kamu akan lebih faham dengan secara mendalam. Itu saja daripada Ustazah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.